والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتى فافتح لنا يا الله، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memilih lagi, yang menjemput kita lagi menjadi tetamu Allah untuk hadirkan diri kita di dalam majlis ilmu. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberi taufik kepada diri kita, Allah yang menggerakkan anggota kita, Allah yang mengkehendaki sedia kala lagi kita terpilih pada malam ini, pada saat dan ketika ini, berada di dalam suatu majlis yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat-sangat berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diharapkan sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, para muhibbin sekalian yang mengikuti majlis ilmu pada saat ini dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sentiasa dalam kesihatan, keafiatan yang baik. Dilapangkan rezeki, diluaskan rezeki zahir dan batin. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan niat yang baik, niat yang ikhlas, agar dapat kita segala kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab penawar, kitab penawar bagi hati. Muka surat berapa bang? 233. Muka surat 233. Ya tu. 233 dah nak khatam dah ni. Tapi beramalnya tidak lagi. Katamnya sudah, amalnya belum. Macam ni
Nanti kita kena tanya. Setiap ilmu yang Allah dah bagi dah amalkan ke belum? Sebab tu kita minta pada Allah memberi ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu manfaat? Ilmu yang kita dapat dan diambil manfaat. Ilmu yang kita dah belajar, dah tahu, dah faham dan diamalkan. Itu maksud ilmu manfaat. Kadang-kadang ilmu kita ni jadi perhiasan. Bukan kadang-kadang, biasanya ilmu kita jadi perhiasan. Kalau cerita tentang hukum hakam, semua kita tahu. Itu haram, itu haram, itu haram, itu haram, semua kita tahu. Tapi kita buat juga benda haram. Itu maknanya kita tidak beramal lagi dengan ilmu. Na'udzubillah. Ilmu ni nanti akan jadi hujjah atas diri kita di hari kiamat. Ilmu yang tidak diamalkan akan jadi hujjah ke atas diri kita. Maknanya menjadi asbab kita diazab oleh Allah besok. Dah kalau macam tu baik tak payah belajar dah. Kalau tak payah belajar tak tahu, dia tak tahu nanti Tuhan tanya jawab tak tahu jelah. Macam mana? Mau tak mau kena belajar sebab Allah perintah suruh belajar. Kemudian cukup ke dengan belajar tapi tak beramal? Tak, kena pula beramal. Kadang-kadang ada orang fikir, dia kata, oh kalau macam tu susah. Kalau kita tak belajar tak apa, kita tak tahu. Bila tak tahu, kalau buat silap Allah tak marah. Sebab apa? Tak tahu. Senang je formula dia. Agak-agak selamat kalau macam tu. Selamat. Dua kali, tiga kali ganda tak selamat. Mau tak mau kena beramal. Sebab ibadat tu ibadat tu wajib, bukan sunat. Bahkan ibadat itulah tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Tiba-tiba kita tak nak pula. Mana boleh. InsyaAllah doa pada Allah, moga Allah bagi taufik kepada kita supaya beramal dengan segala ilmu yang dipinjamkan oleh Allah. Kerana seseorang yang menuntut ilmu itu tidak dapat lagi kemuliaan kecuali bila diamalkan. Bila diamalkan baru ada kemuliaan pada diri dia. Kalau dah tak jadi apa? Tak jadi apa pun. Tak jadi apa kalau sekadar banyak benda yang kita tahu tapi tak amalkan. Tak memberi kesan baik pun pada diri kita. Kita tetap jauh dengan Allah. Padahal belajar, padahal mengaji pagi, petang, siang, malam. Tapi tak ada perubahan pada diri, tak ada kemuliaan. Sebab tu nak diamalkan. Sebab tu niat belajar nak beramal. Niat belajar agama nak beramal, bukan sekadar nak tahu. Nak diamalkan. Jadi hadirkan niat macam tu. Bila niat kita begitu, insya-Allah Allah akan tolong. Allah akan beri apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat nak belajar kerana nak tahu, Allah akan bagi tahu sahaja. Tapi kalau niat nak belajar, nak tahu serta nak amal, insya-Allah Allah akan bagi taufik untuk kita amalkan. Betul, niat tu penting. Niat yang baik, niat yang betul itu masuk di dalam adab menuntut ilmu. Masuk dalam adab menuntut ilmu iaitu niat yang baik, niat yang ikhlas. Kalau kita belajar tapi niat kita tak betul, maknanya kita seorang pelajar agama yang tidak beradab. Dan di antara lain apa lagi? Adab sebagai penuntut ilmu, kena tinggalkan maksiat. Adab sebagai penuntut ilmu, kena tinggalkan maksiat. Adab sebagai penuntut ilmu, kena selalu bertaubat. Itu adab penuntut ilmu. Hati kita ni kena sentiasa bersih. Barulah ilmu yang manfaat akan masuk dalam hati kita. Ilmu yang manfaat akan masuk di dalam hati yang penuh dosa dan maksiat. Sebab tu taubat tu hukumnya wajib. Wah, apa bawa ni Pakcik? Assalamualaikum. Masya Allah, belum apa-apa lagi, jamuan dah sampai. Kita makan dulu lah macam. Subhanallah. Dia cepedak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada ngaji tadi. Ada. Ya, memang
Pakcik kalau duduk sebelah-sebelah rasa orang kata adik-beradik. Pakai cermin mata sama, badan pun lebih kurang. Dan kita saya confuse. Pasal pula dah macam orang lain-lain. Subhanallah. Okey, baik, insya-Allah. Jadi nanti insya-Allah ada masa nanti kita baca kitab pelita penuntut. Kitab pelita penuntut tu kena belajar. Kita baca kan? Nanti kita baca kitab pelita penuntut. Faridah nanti insya-Allah. Sebab kitab tu dia cerita tentang adab-adab menuntut ilmu. Dah belajar dah kitab adab menuntut ilmu. Patut kena belajar. InsyaAllah. Boleh kan kita sulam-sulam boleh. Faridah kita baca kitab tu pun kita baca selang-selang. Buat sulam-sulam boleh. InsyaAllah lah. Sambil tu tak nunggu masuk ni kan. Boleh. Dia baca 15 minit ke, lepas tu sambung ke Faridah. Nanti lama-lama habis. InsyaAllah. Tepung pelita. Pelita penuntut. Jangan pergi tanya kedai kitab tepung pelita. Kamu pergi kedai kitab, nanti kan toke kedai kitab tanya, abang nak kitab apa bang? Ya, tepung pelita. Pelita penuntut. InsyaAllah. Pelita penuntut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bab yang ke-9 ini pada menyatakan redha. Apa erti redha? Redha tu kalimah Arab. Redha tu kalimah Arab. Bahasa Melayunya makna suka. Redha tu makna suka. Redha tu makna seronok. Redha tu makna setuju. Itu redha. Kita nak redha Allah. Apa maksudnya? Kita nak Allah suka dengan kita. Kita nak Allah seronok dengan kita. Kita nak Allah setuju dengan kita. Lawan bagi redha ni benci. Lawan bagi redha benci. Kita nak cari keredaan Allah. Kita bukan nak cari kebencian Allah. Itu maksud. Kita ibadat sebab nak redha, supaya Allah redha kita, supaya Allah seronok dengan kita, supaya Allah kasih kita, supaya Allah setuju dengan kita, supaya Allah terima kita sebagai hamba Dia. Kita tak nak lawan bagi redha tu, iaitu benci. Kita tak nak dibenci oleh Allah. Hidup atas dunia dibenci oleh Allah. Balik kiamat dibenci oleh Allah. Kita tak nak. Kita nak diredai oleh Allah dunia dan akhirat. Apa gunanya kita duduk dalam dunia ni penuh dengan kenikmatan, kesukaan, keseronokan, tapi Allah benci? Apa faedah? Apa faedahnya? Sebab tu redha Allah tu lebih besar daripada syurga lagi. Redha Allah tu lebih besar daripada syurga lagi. Redha Allah tu lebih besar, lebih hebat daripada Lailatul Qadar lagi. Jadi orang yang memburu redha Allah, dia takkan berhenti beribadat setiap hari, siang dan malam. Kalau kita beribadat kerana nak memburu Lailatul Qadar, habis Ramadan kita berhenti lah. Dah tak ada dah nak buru. Dah tak ada dah nak buru Lailatul Qadar, dah habis, kita pun berhentilah ibadat. Sebab tu orang yang nak redha Allah, dia takkan berhenti. Sentiasa dia akan usaha beribadat. Lailatul Qadar. Dah berapa ramai kita yang dah berhenti qiyamul lail sebab dah habis Ramadan? Berapa ramai kita dah tak kunjung masjid dan surau waktu malam sebab dah habis Lailatul Qadar? Sebab tujuan kita datang dari nakkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu makhluk Allah. Betul? Lailatul Qadar tu bukankah makhluk Allah? Jadi kita memburu makhluk dia. Kita tak cari tuan yang mengurniakan Lailatul Qadar. Orang yang betul bukan salah, itu sebagai sebenarnya penggalak daripada Allah untuk nak memikat hati kita orang yang lemah iman.
Kita orang awam yang lemah iman ni kena tengok upah daripada Allah, baru kita rasa terpanggil nak beribadat, baru terpanggil nak hidupkan masjid surau pada waktu malam, baru terpanggil nak berqiyamul lail. Itu umpan Allah bagi, nak menjinakkan kita orang yang liar ni, dengan harapan setiap malam Lailatul Qadar kita beribadat. Wah, mudah-mudahan dah habis Lailatul Qadar, dah habis Ramadan pun tetap buat juga, sebab dah terbiasa di dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan tu bulan latihan sebenarnya. Latihan nak membiasakan diri kita dengan ibadat. Kan bulan Ramadan kita suka solat jemaah, suka baca Quran, suka pergi masjid. Tapi habis Ramadan tinggal lah, maknanya kurang lah tu, kurang. Maknanya tak dapat faedah yang sempurna daripada Ramadan. Sepatutnya amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan akan berterusan sehingga bertemu Ramadan yang akan datang tu sepatutnya. Tak apalah, cuba lagi. Harap-harap Allah panjangkan umur. Tapi jangan tunggu Ramadan pula nak berlatih. Kalau macam tu lambat lagi lah. Jangan tunggu Ramadan. Jangan tunggu Ramadan. Setiap hari orang Muslim, orang mukmin, setiap hari dia ada azam yang baru untuk memperbaiki ibadah dia. Itu orang mukmin. Dia sentiasa. Dia bukan ada waktu awal tahun, hujung tahun, Ramadan. Tak. Dia sentiasa setiap hari. Waktu dia hidup, dihidupkan oleh Allah, dijagakan oleh Allah daripada tidur, dia ada azam yang baru untuk memperbaiki ibadah dia setiap hari. Bukan setahun sekali. Lebih-lebih lagi Ramadan tu bulan yang khusus. Bulan yang khusus orang lagi. Sebenarnya tak perlu tunggu Ramadan. Kerana masa yang terbaik adalah mana? Masa yang paling terbaik, masa yang paling bernilai mana? Masa yang sedang kita berada di dalamnya. Itulah waktu yang terbaik. Waktu yang sedang kita berada di dalamnya. Inilah. Besok belum pasti. Katalah besok hari Jumaat, belum pasti kita jumpa Jumaat besok. Kalau nak tunggu hari Jumaat baru buat baik, barangkali kita mati sebelum Jumaat. Jadi manakah masa yang terbaik? Iaitu masa yang sedang berada di dalam genggaman kita. Maksudnya masa yang sedang kita berada di dalam. Semalam dah lepas, petang tadi dah lepas, dah tak boleh buat apa dah. Nak repair, nak cantikkan waktu selepas asar kita dah lepas dah. Tak boleh dah. Besok asar lain. Besok asar lain. Malam semalam, malam lain. Malam ni, malam yang lain. Besok, malam yang lain. Malam yang dah lepas malam, hari yang dah lepas malam, kita tak boleh repair dah. Tak boleh repair. Dia akan berlalu jauh. Kita takkan nak dapat jumpa dah waktu tu. Walaupun kita bilioner sekalipun tak boleh beli hari yang dah lepas malam ataupun waktu yang dah lepas petang tadi. Meskipun kita orang nombor satu kaya dalam dunia, tak boleh. Itulah masa yang paling jauh sekali kata ulama, itu masa yang dah lepas. Kalau macam tu kita beribadat besok lah. Besok kita nak mula dah. Besok belum pas. Besok belum pasti lagi. Sebab tu kadang-kadang kita ni ditipu oleh nafsu. Tahun ni nak pergi haji, bulan depan nak pergi umrah, insya-Allah aku akan taubat nanti. Aku akan taubat waktu aku pergi haji umrah nanti, aku akan taubat sungguh-sungguh. Padahal belum pasti. Memang kalau sempat memang baiklah tempatnya, afdalnya. Tapi sebenarnya waktu yang terbaik bukan di sana sekarang. Sekarang ni lah. Kalau nak taubat sekarang, jangan tunggu nanti pergi umrah, jangan tunggu nanti pergi haji, sebab tu belum pasti lagi. Syaitan ni dia bijak. Syaitan ni dia bijak tu. Dia bijak, dia pendayakan kita. Dia psycho kita. Rasa-rasa macam betul dia apa yang dibisikkan tu. Rupanya perangkap dia, supaya kita menangguh-nangguhkan, melengah-lengahkan. Barangkali mati sebelum pergi umrah lagi, mati sebelum pergi haji lagi. Mati dalam keadaan tak sempat nak berhijrah, mati dalam keadaan tak sempat nak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, dia berhijrah, dia azam daripada sekarang, untung dah dia. Tapi kalau dia tangguh, mati dalam keadaan tangguh tadi, habis, rugi, menyesal, diperdayakan. Berapa banyak di kalangan kita yang telah diperdayakan.
Dia kata tunggulah, nanti kalau dapat pergi haji besok, aku dah kena panggil dah ni. InsyaAllah sekian-sekian hari akan terbang nak pergi haji. Nanti sampai sana depan Kaabah aku nak taubat sungguh-sungguh. Belum pasti lagi. Nak taubat sekarang, jangan tunggu sampai sana sebab belum pasti sampai. Jadi betul lah kata ulama, masa yang terbaik adalah masa yang kau sedang berada di dalamnya. Gunakan masa itu baik-baik. Yang sedang kau berada dalam itu, itulah masa, gunakan baik-baik masa itu. Bukan tunggu besok. Ataupun bukan nak patah balik semalam. Baik, ketahui olehmu, redha dengan qada Allah. Apa maksud qada Allah? Kita belajar tauhid dah. Bila sebut qada ni dia sangkut paut dengan sifat iradah, qudrat dan iradat Allah. Qada dan qadar. Apa maksud qada? Qada makna ketetapan, keputusan yang Allah dah tetapkan ke atas diri kita sedia kala lagi. Itu makna qada. Ni contoh ni malam ni pertemuan kita malam ni. Pertemuan kita malam ni namanya qadar. Ni namanya qadar. Qadar ni makna benda yang Allah buat. Benda yang Allah ciptakan. Perbuatan Allah, af'alullah. Apa yang Allah jadikan tu namanya qadar. Qada maknanya ketentuan yang Allah dah buat sedia kala lagi. Ketetapan makna pertemuan kita malam ni telah dikehendaki oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah bila sedia kala lagi. Sedia kala lagi telah ditentukan oleh Allah yang kita malam ni akan bertemu di sini pada malam ni. Jadi boleh beza tak qada dan qadar? Qada makna ketetapan, keputusan. Qadar makna Allah buat benda tu. Kita buat contoh pada kita makhluk nak dekatkan faham. Kita ada perancangan contoh. Nak buat rumah. Jadi hari ini kita menentukan, kita bincang-bincang, kita pun buat keputusan. Insya-Allah kita dah sebulat suara buat keputusan. Makna qada lah tu. Buat keputusan tu mana? Qada. Buat keputusan yang kita akan bina satu pondok dekat depan Bahar. Bila? Minggu depan contoh. Minggu depan. Jadi telah ditentukan. Dah tentukan kita nak buat pondok. Belum buat lagi tapi dah tentukan. Itu namanya qada, penentuan. Bila sampai waktu minggu depan, hari yang kita nak tu, lalu kita dirikan, lalu kita bina, lalu kita buat pondok tadi. Waktu membina, waktu membuat tu namanya qadar. Tu qada dan qadar. Boleh faham? Dan apa yang kita nak buat tadi tu, minggu depan tu yang kita buat tu ikut plan yang kita dah rancang malam ni. Nak bumbungnya begini, nak atapnya begitu, nak dindingnya begini, nak tingkapnya begitu. Makna menyamai, muafakat sikit pun tak salah dengan plan yang kita dah tetapkan malam ni. Jadi apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah jadikan ke atas diri kita pada hari ini bertepatan dengan apa yang Allah dah tetapkan sedia kala lagi. Tidak tersilap, tidak tersalah. Kalau Allah kehendak malam ni kita pakai baju putih, maka baju putih lah yang kita akan sarung. Kalau Allah kehendak sedia kala lagi, ni malam ni saya pakai baju putih, pakai selendang hijau. Inilah di antara keputusan Allah yang telah Allah buat sedia kala sedia kala. Bukan maknanya Allah tetapkan sedia kala lagi saya pakai baju putih, malam ni saya sarung baju biru. Dah, mustahil. Tidak akan bersalahan dengan apa yang Allah buat, dengan apa yang Dia kehendak. Tidak menyalahi. Seperti mana yang kita bahaskan dalam kitab tauhid sana tu, bab qada qadar, bab iradah, bab qudrat iradah. Itu akidah kita ahli sunnah. Apa sahaja benda yang berlaku hari ini, contohnya hari ini, begitulah juga dengan semalam yang akan datang. Kita ambil sekarang ni. Apa sahaja benda yang berlaku sekarang ini, semuanya itu bertepatan seperti yang Allah telah putuskan sediakan ini. Tidak tersilap, muafakat. Apa yang Allah ciptakan semua muafakat dengan apa yang Dia telah kehendak. Sama ada baik ataupun buruk, sama. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah.
Itu nama qada dan qadar. Qada makna ketetapan Allah, qadar makna Allah jadikan apa yang dia telah tetapkan. Contoh macam kematian kita. Allah dah tetapkan belum kematian kita? Dah. Bila Allah tetapkan tarikh kematian kita, tempatnya, waktu punya, sedia kada lah. Sedia kada lagi. Allah dah tetapkan dah kematian saya di mana, waktu bila, hari apa, minit ke berapa, dalam keadaan yang bagaimana. Itu namanya qada, keputusan Allah, sedia kada lagi. Setakat ni Allah belum buat lagi apa yang dia dah tetapkan. Dia dah tetapkan, cuma dia belum buat lagi, sebab belum sampai waktu yang Allah kehendak. Nanti bila sampai waktu yang Allah kehendak nak cabut nyawa saya tu, bila sampai waktu tu nanti, maka Allah akan perlakukan kematian saya seperti yang dia kehendak sedia kala lagi. Itu namanya qadar. Bila Allah jadikan kematian tu namanya qadar. Keputusan yang Allah dah buat sedia kala tu namanya qada. Qada kembali kepada sifat iradat, qadar kembali kepada sifat kudrat Allah. Jadi ketahui olehmu. Jadi nak kena seronok dengan qada Allah. Jadi tajuknya malam ni seronok, setuju dengan apa yang Allah telah tetapkan ke atas diri kita. Redha dengan qada qadar. Ada hubung kait dengan rukun iman kita tu. Percaya dengan qada qadar. Percaya dengan qada qadar. Makna hati kita yakin sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh apa sahaja yang terjadi dan yang berlaku, baik ataupun tidak, seronok ataupun tidak, taat ataupun tidak, semua itu berlaku semata-mata mengikut apa yang telah Allah kehendak, dan Allah lah yang menjadikan perkara itu. Itu maksud beriman dengan qada qadar. Hati kita percaya sungguh-sungguh apa yang berlaku itu adalah mengikut keputusan Allah sedia kala lagi, tidak menyalahi, mustahil menyalahi. Mustahil menyalahi. Kalau Allah tetapkan benda lain, tiba-tiba Allah buat benda lain, maknanya adalah kekurangan pada dia tu. Yang dirancang lain, yang dibuat lain, kekurangan lah tu. Macam kita rancang benda lain, jadi benda lain. Nak buat rumah bentuk begini, dah siap jadi bentuk lain. Itu kelemahan kita. Allah dah, apa yang Allah tetapkan gitulah akan jadi. Kenapa pula Allah tetapkan begitu? Ikut dia lah, dia Tuhan. Ikut dia nak tetap macam mana? Kau siapa kau nak tanya? Kau siapa kau nak tanya? Dia Tuhan, ikut dia nak tetap macam mana, nak buat macam mana. Jangan banyak songeng. Nak tanya Tuhan, kenapa Tuhan kehendak begitu? Kenapa pula jawabnya? Sebab dia Tuhan lah. Bukan kau Tuhan. Dia Tuhan. Bukan kita Tuhan. Dia Tuhan. Mau tak mau kau kena redha, kau kena suka, kau kena setuju dengan apa yang dia tetapkan. Kau tak suka, kau siap. Kau suka, kau selamat. Kau tak suka, kau siap. Tunggu azab dia nanti. Kau benci dengan takdir Allah, kau siap. Allah benci dengan kita. Siapa yang benci dengan qada qadar Allah, Allah juga benci kepada dia. Jadi seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah. Siapa lebih tahu? Allah. Dah. Kalau kita yakin Allah lebih tahu, kenapa nak benci? Kenapa tak suka? Kenapa tak seronok? Kenapa tak setuju? Kalau kita yakin dia lebih tahu daripada kita. Sebab tu nak redha dengan qada qadar Allah ni terlebih dahulu dia mesti kenal Tuhan dia dulu. Itu rukun dia. Rukun nak redha dengan qada qadar Allah, kena kenal Tuhan yang menentukan dan yang menetapkan terlebih dahulu. Kalau tak, nanti pelbagai kesangsian, pelbagai keraguan yang akan timbul dalam hati dia. Na'udzubillah min zalik. Batulah awwaluddin ma'rifatullah. Benda yang paling penting dalam agama ni nombor satu, kenal Tuhan. Ni kita nak beribadat macam-macam, nak beribadat pagi petang siang malam, padahal Tuhan pun kita tak tahu. Kepada siapa yang kita abdikan diri?
Itu yang kita banyak komplain tu. Tu yang kita banyak komplain tu sebab mengabdikan diri, membuta tuli tanpa mengenal Tuhan. Bekerja bermati-matian tanpa kenal majikan. Kerja bermati-matian tanpa kenal dan faham siapa majikan kita. Macam mana kita nak berkhidmat dengan khidmat yang terbaik? Macam mana kita nak menjadi hamba yang terbaik, nak berkhidmat dengan khidmat yang terbaik, yang penuh keikhlasan, dalam hal keadaan Tuhan yang kita nak abdikan diri itu pun kita tak tahu. Timbul macam-macam keraguan dan kesangsian. Tuhan ni tak adil dah buat begini. Tak patut Tuhan suruh begini. Tu macam mana nak jadi hamba yang redha, nak mengabdikan diri sedangkan Tuhan pun kita tak kenal. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin tu, bagaimana kau nak mengabdikan diri kepada Allah yang mana Allah tu sendiri pun kau tak tahu cerita dia. Di situlah nanti terbit di dalam hati kita pelbagai keraguan dan kesangsian. Ulama dah pesan tu kita dengar je lah. Ikut je lah. Jangan rasa lebih pandai lah daripada ulama. Ulama kata kenal Tuhan, barulah nanti boleh mengabdikan diri dengan sebenar-benar. Kalau tak, nanti kau takkan ikhlas dalam pengabdian kau. Kau akan banyak komplain dalam pengabdian kau. Kau akan merungut-rungut dengan pengabdian kau sendiri. Kau beribadat tapi kau merungut dengan Tuhan yang kau ibadatkan. Padahal tu ibadat, tak sepatutnya ada rungutan dengan ibadat. Tu tanda tak ikhlas. Orang yang merungut-rungut mengabdikan diri kepada Allah, mana dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Membuat benda yang wajib, meninggalkan benda haram, dia tak ikhlas. Orang yang ikhlas ni terhenti, hati ni terhenti, lidahnya daripada komplain. Sebab apa? Hati ni setuju. Nak komplain apa? Setuju. Semua yang Allah buat tu memang kena pada tempat ni. Tu kalau dikenal. Kalau dia tak kenal, dia kata banyak benda yang tak kena Tuhan buat. Ketahui olehmu wahai hamba Allah, ketahui olehmu, kita ni yang nak mengabdikan diri, nak beribadat ni, nak cari bekal akhirat ni, jangan semata-mata buat ibadat tapi tak kenal Tuhan, tapi tak tahu siapa Tuhan. Ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada. Redha ni maknanya hati kita setuju, hati kita seronok, hati kita suka dengan apa yang Allah putuskan. Itu makna qada. Seronok. Walaupun yang diputuskan oleh Allah tu benda yang tak sedap, benda yang tak diingin oleh hawa nafsu, tapi hati orang yang mengenal Allah tetap diseronok dan setuju juga, walaupun yang Allah takdirkan ke atas diri dia tu benda tak sedap, benda tak seronok. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Mesti ada rahsia yang dia tahu. Mesti ada rahsia yang dia tahu. Sebab tu lah benda tak seronok pun dia suka pula. Macam mana ni? Benda tak sedap, nafsu tak suka, tapi dia boleh setuju pula. Macam mana ni? Sepatutnya kalau dah benda tak sedap, benda tak seronok, macam mana kita nak suka? Ni suka pada benda yang tak seronok, kan kepayah tu. Kalau suka dengan benda yang kita seronok, itu biasa. Seronok setuju dengan benda yang lazat-lazat, seronok dengan benda yang nikmat-nikmat, tu tak apa. Itu semua orang redha. Dapat sihat redha, dapat kaya redha, semua orang redha. Masalahnya nak redha dengan yang tak sedap tu bagaimana? Nak setuju dengan keputusan Allah yang tak sedap tu, dek nafsu tu macam mana? Setuju dengan keputusan Allah, kita dapat nikmat, dapat sihat, jadi kaya, jadi begini dan begitu, bahagia, itu tak apa. Tu semua orang akan redha. Tak ada orang yang tak redha dengan kesenangan, tak ada orang yang tak redha dengan kemewahan. Semua orang redha. Masalah sekarang ni nak redha dengan benda yang tak seronok tu bagaimana? Situ banyak kita yang gagal. Situ banyak yang kesangkut ni. Ada orang cakap tak, aku tak boleh terimalah kenyataan hari ni ada orang bagi aku hadiah 50,000. Aku tak boleh terima takdir. Aku tak boleh terima takdir lah. Hari ni ada orang bagi hadiah 50,000, aku tak boleh terima lah takdir ni. Aku tak boleh terima kenyataan ni. Ada ke orang tu? Sujud syukur lagi ada tak? Alhamdulillah, ya Allah.
Tapi adakah kelakuan hati kita tu sama seperti waktu kita mendapat nikmat tadi? Adakah hati kita sama dengan Allah waktu kita menerima musibah? Sama tak? Orang yang hatinya baik, orang yang mengenal Allah, hatinya sama je. Waktu dapat nikmat begitu, waktu dapat bala macam tu juga hati dia dengan Allah. Kita dah, bila dapat nikmat hati kita baik dengan Allah, bila dapat bala kita jahat sangka dengan Allah. Ni yang nak kena baiki ni. Jangan kita mati dalam keadaan ada benda yang kita tak redha daripada Allah. Jangan kita mati dalam keadaan ada benda yang kita tak redha daripada Allah. Bahwasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu maknanya suka hati. Mulut boleh cakap, lidah ni menipu. Redha tak Allah bagi susah? Redha lah lidah. Hati suka ke? Hati seronok ke? Hati setuju ke? Dah, makna kita bohong. Maknanya luarnya tak sama dengan dalam. Luarnya kata redha tapi hatinya benci, makna dusta. Makna kita bohong. Orang yang redha dengan takdir Allah ni, lidahnya cakap redha, hatinya pun memang redha. Bukan berlakon dengan lidah kata redha, tapi hati benci, hati tak suka, hati tak boleh terima. Tak boleh terima itulah benci. Kalau seronok dia terima, kalau tak seronok dia tolak, dia benci, dia tak nak, dia tak suka. Itu kita semak balik hati kita. Cek balik, semak balik hati kita. Betul ke kita ni dah masuk dalam golongan orang yang redha dengan takdir Allah? Baik kita semak sebelum kita mati. Sebab Allah tahu keadaan hati kita tu redha ataupun tak redha. Ilmunya tembus telus sampai ke dalam hati kita. Ya'lamu ma fis sudur. Dia mengetahui barang yang ada dalam hati. Kau suka, kau tak suka, Allah tahu. Kau setuju dah ataupun hati kau tak setuju dengan apa yang Allah dah aturkan, Allah tahu. Bila Allah tahu, nanti Allah akan bangkitkan satu persatu di hari kiamat besok. Allah akan bangkitkan satu persatu. Ilmu Allah tu tak lupa. Ilmunya maha suci daripada lupa. Ilmu Allah. Ilmu kita lupa. Ilmu Allah dah maha suci. Ilmu Allah dari lupa. Tak ada lupa. Berkekalan benda tu dalam pengetahuan Allah. Sejak bila Allah tahu, sedia kala lagi. Sebab tu ta'alluq bagi sifat ilmu ni dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Tidak ada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat ilmu. Tak ada. Istilah Allah baru tahu, tak ada. Tak ada istilah Allah baru tahu, tak ada. Baru tahu tu kita. Pada Allah tak ada istilah baru tahu. Sedia kala telah tahu segala-galanya. Itu Allah. Bukan malam ni Allah baru tahu ada datang mi goreng. Malam ni baru Allah tahu. Dah sedia kala lagi dah ada dalam ilmu Allah, dan benda ni lah yang ditakdirkan oleh Allah. Inilah di antara benda yang Allah kehendak sedia kala lagi. Nampak tak? Pukul 9 tadi tak datang lagi, pukul 9 tak berlaku lagi sebab belum sampai tempoh yang Allah kehendak. Kalau kita tengok jam tadi, contoh tepat pukul 10 sampai. Tepat pukul 10 tu lah makna sedia kala lagi Allah nak benda ni berlaku tepat pukul 10. Dia tak akan terlambat, dia tak akan tercepat. Mengikut kehendak Allah sedia kala ini. Subhanallah. Maha suci Allah daripada kekurangan. Kan dia tadbir sekalian alam. Bukan Allah tu tadbir sebahagian. Sekalian alam tu bawah pentadbiran dia. Sekalian alam tu dalam urusan dia. Sekalian alam tu di bawah tanggungjawab dia. Tak ada satu biji debu pun yang terkeluar daripada pentadbiran Allah. Dah, semua tu dalam pentadbiran Allah. Semua. Zahir batin kita ni ditadbir oleh Allah.
Dipantau oleh Allah. Bukan Allah biarkan pandai-pandai dia bergerak sendiri. Maknanya suka hati dengan segala yang dikehendaki. Tu kehendak tu nama qada. Suka hati dengan segala yang Allah telah kehendak. Segala. Bukan maksud suka hati dengan sebahagian yang Allah kehendak. Kita ni suka hati sebahagian. Sebahagian lagi tak suka. Sebab apa tak suka? Tak muafakat dengan nafsu kita. Tak sama dengan apa yang kita nak. Sebab tu kita tak suka. Tapi kalau yang Allah bagi tu sepakat dengan nafsu kita, ini kita sukalah. Tapi bila Allah bagi dengan benda yang nafsu kita tak suka, sinilah cabaran dia. Inilah cabaran dia. Banyak yang terduduk kat sini. Banyak yang terduduk tersungkur dekat sini ni. Kita nak tak dapat. Yang kita tak nak pula sampai. Yang selama ni kita doa minta jauh, belas tahun minta jauh, berlaku hari ni dalam diri kita. Macam mana tu? Aku tak redha kata dia. Aku tak boleh terima takdir. Siapa engkau tak boleh terima? Kau ingat Tuhan nak dengar kau punya keluhan tu? Kau ingat Allah nak ubah takdir dengan sebab keluhan kau? Dah, Allah takkan ubah takdir dia. Allah tak layan pun keluhan kita tu. Mengeluhlah dengan takdir Allah tu, menambahkan lagi kebencian Allah atas diri kita. Menambahkan lagi kebencian Allah atas diri kita. Dan ketiadaan i'tirad. Nampak tak tu? Tidak ada i'tirad, tak ada bangkangan. Tak ada bangkang. Bahkan hatinya semata-mata suka, seronok, setuju. Tak ada bangkang. Walau sikit pun tak ada bangkangan. Hati kita dah macam tu ke belum? Semak balik. Tengok balik hati kita, pandang balik hati kita. Inilah yang kata dosa kita ni, salah kita masih banyak. Jadi tak payahlah heboh dosa orang. Diri kita ni pun tak terurus lagi. Hati kita ni pun tak terurus lagi, padahal masa dah sikit dah tinggal. Ke kita nak mati bawa hati yang macam ni? Kita nak mati bawa hati yang macam ni, hati yang banyak bangkang Tuhan. Nak mati dalam keadaan bawa hati yang bangkang Tuhan ni. Kita nak hati yang redha dengan Allah. Tu yang kita nak bawa balik bekal akhirat. Bawa balik hati yang macam tu. Bukan hati yang tak puas hati dengan Allah. Kita tak nak mati dalam keadaan bawa hati yang tak puas hati dengan Allah. Kita nak bawa hati yang sentiasa berpuas hati dengan apa yang Allah dah atur. Baru selamat. Besok Allah soal, kenapa kau tak suka? Apa kita nak jawab? Besok Allah tanya, kenapa kau tak suka? Aku dah atur begini, kenapa kau tak suka? Kita nak jawab apa? Katakanlah, macam mana kita nak jawab sekarang? Cuba kita bagi jawapan. Seandainya dalam soalan tu Allah tanya kita hari ni, sekarang ni, ada benda-benda yang tak sedap berlaku dalam diri kita kita tak suka kita tak setuju kita kata kita tak boleh terima takdir, tak boleh terima kenyataan. Allah tanya kenapa? Sekarang bagi jawapan. Apa jawapan kita nak bagi? Mesti ada jawapan kita. Mesti ada alasan kita kenapa yang kita tak terima, kenapa yang kita tak setuju. Apa alasan dia? Tak sehaluan. Makna Allah tak sehaluan dengan kita. Lepas tu Allah tanya, siapa Tuhan, siapa hamba? Engkau nak kena sehaluan dengan aku ke aku nak kena sehaluan dengan kau? Apa pula kita nak jawab? Baik kita berlatih sekarang. Berlatih jawablah. Agak-agak lepas ke tidak? Kalau kita bagi jawapan macam tu, agak-agak lepas ke tidak? Tak lepas. Tahu tak lepas kan? Tahu garanti takkan dah mau tak mau kena
Tu je cara jalan nak selamat. Mau tak mau kena setuju. Tak setuju dapat sakit. Ini atas dunia baru tanya, kita dah tergagap-gagap nak jawab macam mana tak boleh jawab. Macam mana dalam kubur tu nak jawab no? Macam mana di hari kiamat tu, hari yang sangat dahsyat, menakutkan, menggerunkan, macam mana kita nak jawab? Besok Allah tanya, kenapa kau tak setuju dengan takdir aku? Siapa yang lebih bijak? Dulu kau kata tiada Tuhan melainkan aku. Faham tak orang yang mengaku tiada Tuhan melainkan Allah ni, makna orang yang yakin kesempurnaan Allah dalam segala hal. Tu yang disuruh belajar tauhid tu supaya mengerti apa yang kita ikrarkan tu. La ilaha illallah tu apa maksud di sebalik tu? Bukan sekadar nak percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Masuk di bawah erti dan maksud orang yang yakin Allah saja Tuhan, bermaksud dia yakin, dipercaya sungguh-sungguh yang Allah ni maha sempurna dalam segala hal, maha suci dari sebarang jenis kekurangan. Tak ada benda yang tak kena Allah buat, tak ada benda yang tak patut Allah tetapkan. Itu maksud dia. Tapi kenapa sekarang kau kata kau tak setuju, sedangkan kau dah berjanji, kau dah berikrar, kau kata tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa hari ni kau kata kau tak setuju? Padahal kau dah mengaku, kau dah setuju yang aku ni Tuhan. Maksudnya kau setuju dah yang aku ni tak ada kelemahan. Kau sendiri yakin tidak ada yang lebih mengetahui melainkan Tuhan. Kenapa sekarang ni kau pertikai, kau bangkang, kau kritik? Macam mana kita nak jawab? Maknanya kau bohong. Maknanya kau bohong. Maknanya kau berolok-olok saja bersyahadat. Syahadat makna kau bohong. Makna kita bohong. Bila kita belajar ilmu tauhid ni, kita akan faham maksud la ilaha illallah. Bukan sekadar kita tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan tu saja. Orang yang mengaku, kenapa Allah Ta'ala tu kita mengaku dia Tuhan? Sebab ada sifat ketuhanan pada dia. Apa sifat ketuhanan? Di antaranya secara umum, dia tidak ada kelemahan, dia tidak ada kekurangan. Itu sifat ketuhanan. Apa yang ditakdirkan tak ada kekurangan, apa yang dibuat tak ada kekurangan, apa yang dibagi tak ada kekurangan, semua sempurna. Tiba-tiba kita kritik pula dah, aku tak boleh terima takdir. Kenapa? Sebab tak sehaluan. Tak sehaluan dengan siapa? Tuhan tak sehaluan dengan kita ke kita yang tak sehaluan dengan Tuhan? Rupa-rupanya kehendak kita tu tak sehaluan dengan kehendak Allah. Yang kita nak Allah ikut ke mahuan kita. Itu yang kita nak. Kalau boleh Allah ni ikut apa yang kita nak. Boleh ke macam tu? Tapi ngaku hamba. Oh, banyak cantik, kau ngaku kau hamba, tapi kau nak tuan kau ikut kau. Ni hamba jenis apa ni? Nampak tak? Kena tengok, kena selidik, kena teropong halus-halus baru nampak apa perasan. Kalau kita tak ambil masa nak fikir benda ni, jangan harap nak fikir sampai ke situ. Cuba kita buat olok-olok buat. Kalau contohnya soalan tu Allah tanya kita hari ni, kenapa kau tak setuju? Apa jawapan? Sebab tak sepakat dengan nafsu. Aku nak benda lain, kau bagi benda lain. Dah dulu kau kata kau redha lepas solat baca. Lepas solat baca, raditu billahi rabba. Aku redha kaulah Tuhanku. Oh, bohong. Bohong. Ke kau tak faham apa yang kau ucap? Kau kata kau redha, aku redha Allah lah Tuhan. Maksudnya aku redha, Allah tu yang mentadbir diri aku redha Allah tu lah yang menguruskan segala makan minum aku redha Allah Ta'ala. Tiba-tiba hari ni kau bangkang pula kata tak boleh terima takdir. Tadi lepas solat kau kata raditu billahi rabba. Bohong lagi. Berapa banyak kita bohong Tuhan ni? Berapa banyak kita bermuka-muka dengan Allah ni?
Banyak kita ni bermuka-muka dengan Tuhan bohong. Sujud, apa maksud sujud ni? Sujud ni nak menggambarkan apa? Nak menceritakan tentang apa sujud ni? Meletakkan kepala yang mulia ni di atas bumi, tempat yang dipijak-pijak, tempat yang diludah-ludah. Apa tanda dia? Simbolik daripada apa tu? Tiba hari ni kau bangkang pula. Tadi kau sujud. Bohong lagi. Banyak kita bohong. Kita selalu kata orang pembohong. Rupanya kita lagi banyak bohong Tuhan. Kita lagi banyak bohong Allah. Tapi kita tak perasan yang kita bohong Allah. Kita tak jujur sebenarnya. Luarnya lain, dalamnya lain. Ini yang kita tak nak. Kita nak biasa lari. Taat zahir dan batin. Itu yang kita nak. Bukan lidahnya kata redha, hatinya pun memang redha. Bukan anggotanya saja sujud, bahkan hatinya pun sujud dengan Allah. Itu yang kita nak. Hatinya pun sujud dengan Allah. Bukan anggota saja sujud, sampai ke hati dia pun sujud, mengedah diri, menghinakan diri. Mengaku tak ada kepentingan, ya Allah, aku ni hamba. Menyerahkan diri. Apa maksud serah diri? Terpulanglah ya Allah, kau nak buat apa pun. Itu maksud serahkan diri. Terpulanglah ya Allah, aku ni milik kau ya Allah. Terpulang, kau nak buat apa pun. Semuanya kena. Sebab aku ni milik kau. Kau yang jadikan aku. Zahir batin, rohani, jasmani aku ni milik engkau ya Allah. Terpulang, kau nak buat macam mana. Itu hamba. Kalau dia sedar diri, dia hamba. Ni ngaku hamba, tapi komplain. Nampak tak? Kena fikir. Kena fikir. Sebab tu di antara ibadat tu berfikir. Fikir weh. Betul ke kita ni hamba Allah? Kalau sedekah kan kita tulis dekat envelope tu hamba Allah. Ya ke? Masuk duit RM5, hamba Allah. Hamba Allah bagi, jangan main-main. Hamba Allah yang mana? Ni hamba Allah yang tak redha dengan takdir Allah. Ni yang bagi ni hamba Allah yang tak setuju dengan Tuhan dia ni. Senang-senang tulis hamba Allah. Faham ke tidak sifat kehambaan tu apa? Ni sifat kehambaan ni apa? Tidak ada iktirad, tak ada bangkang apa-apa. Bahkan semata-mata tunduk, setuju, redha. Ikut kau lah ya Allah. Ikut kau lah ya Allah. Kau nak takdir macam mana, kau nak tetap macam mana, aku kena terima kau mana-mana pun. Kalau aku tak suka, aku akan diazab. Kalau aku suka, kau akan redha pada aku. Kalau aku redha, kau akan redha. Tapi kalau aku tak suka, aku akan kau benci ya Allah. Mau tak mau, kena redha. Kalau tak redha, bala atas diri kita. Akan segala yang diperlakukan oleh Allah Ta'ala atas hambanya. Masuklah segala hal. Hal diri kita, masalah rumah tangga kita. Dapat bini macam ni, dapat laki macam ni, dapat anak-anak macam ni, dapat kawan-kawan macam ni. Adakah benda-benda tu tadi luar daripada kehendak Allah? Dah, Allah lah yang memutuskan kita dapat bini macam tu. Allah lah yang memutuskan kita dapat laki macam tu. Hari ni ada orang datang mengumpat kita, hari ni ada orang datang memfitnah kita. Adakah benda tu berlaku dengan Tuhan tak kehendak? Hari ni orang datang mengumpat kita, hari ni orang datang aibkan kita, hari ni orang fitnah kita. Adakah benda tu berlaku luar daripada kehendak Allah? Dengan kehendak Allah, ada nak redha ke tidak? Kenapa lah? Lepas satu. Bobe. Lepas satu. Yang ni masalah tak selesai, datang pula masalah lain. Aduh ya. Kau mengaduilah macam mana pun, menambah lagi kebencian Allah pada kau. Sebab orang yang redha, dia akan tidak ada i'tirad. Diam hati dia. Tetap hati dia. Tak berani nak cakap apa. Tak berani sebab takut. Dia nak komplain dah, dia tak berani sebab dia takut dengan Allah. Dia takut dengan Allah, sebab tu tak berani nak bangkang. Tak berani. Oh, jangan bawa pasal.
Kalau Tuhan yang takdirkan, kalau Tuhan punya keputusan, aku tak suka, masalah aku. Jadi baik aku diam, tak berani. Jangan buat pasal. Walaupun rungutan tak setuju tadi dalam hati, tetap diketahui oleh Allah. Oleh Allah. Para nabi, para rasul, wali-wali Allah dijaga sampai ke dalam hati. Takut, jangan kata merungut di sini. Di sini pun tak ada rungutan. Kita dah di sini merungut, tak puas hati lagi, terjemah dengan mulut pula. Tak puas hati lagi, terjemah dengan anggota pula. Nak terjemahkan tak puas hati dengan takdir Allah. Marah. Bila tak dapat apa yang kita nak, timbul marah. Kemudian terjemahkan marah tadi dengan lidah kita. Ngongek. Tak cukup dengan satu, jangan begitu. Terjemahkan dengan perbuatan pula. Ingat Allah nak layan kita. Kita menjerit, kita melaung, kita melompat, kita terjun bangunan. Kau ingat Tuhan nak layan kau ke? Kau mati ya. Allah ambil untung ke atas kita? Kita mati macam tu, kira Allah rugilah. Allah tak hajat dengan kita. Ada dengan tak ada, kita ni samanya di sisi Allah. Tak payahlah kita nak rasa konon-konon kita ni berharga. Biarlah aku buat macam ni, padan muka. Dah tak ada padan muka kita. Ingat kita ni Allah harap ke? Allah tak harap dengan kita kan? Dia tak berhajat pada sesuatu. Ibadat yang kita buat kembali faedah kepada diri kita, bukan kembali kepada Allah. Allah tak ambil manfaat daripada kewujudan kita. Dia tak ambil manfaat daripada makhluk yang diciptakan. Dia tak ambil manfaat daripada hukum yang diperintahkan. Allah takdirkan begini, Allah takdirkan begitu, Allah rancang begini, Allah rancang begitu. Bukan sebab ada keuntungan yang Allah nak ambil dah. Sebenarnya Allah nak bagi keuntungan kepada hamba dia yang redha tadi. Kau tak redha, kau yang dapat rugi, bukan Allah yang rugi. Dah mau tak mau, kenalah redha. Tak mau kena redha. Dan bukan makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala. Bukan makna redha ni kalau datang benda masalah dia tak rasa masalah tu. Dia rasa benda tu. Kau ni tak sakit ke jatuh di bawah pokok ni? Tak sakit sebab apa? Redha. Rasa sakit. Kalau orang keji, orang maki, orang fitnah, orang umpat, rasa sakit. Bukan maksud redha tu tak rasa sakit. Rasa sakit, rasa susah, rasa sempit. Bukan makna redha dengan qada itu, dan bukan makna dengan redha dengan qada ketentuan Allah itu meninggalkan mendoa. Bukan maksud bila hamba tu redha dengan keputusan Allah, dia pun tak mahu nak berdoa dah, sebab dia kata semuanya dah ditakdir oleh Allah. Buat apa aku nak doa lagi? Doalah, sebab doa tu diperintah oleh Allah. Sebab tu kita berdoa bukan sebab nak bagi tahu Tuhan. Salahlah akidah kita kalau macam tu. Kalau kita tanda tangan berdoa dengan niat apa? Aku nak bagi tahu Tuhan. Kalau aku tak sebut dalam doa ni, nanti Tuhan tak tahu apa hajat aku. Rosaklah akidah kita kalau macam tu. Sebab apa rosak? Membangsakan jahil pada Allah. Betul tak? Betul tak Pakcik? Aku nak doa lah malam ni. Sebab apa? Kalau aku tak doa, Allah tak tahu. Ya ke? Ada ke sifat tak tahu pada Allah? Sebab tu doa bukan sebab nak bagi tahu. Tuhan dah tahu kan sedia kala lagi. Dah kita mendoa ni nak menzahirkan sifat kehambaan kita, nak menzahirkan sifat kehinaan kita, yang kita ni senantiasa berkehendak bergantung kepada Allah. Bukan sebab nak bagi tahu. Dia dah tahu. Dan Allah lah yang aturkan apa yang nak keluar daripada mulut kita dalam doa tu. Sebab tu orang tu takkan berdoa melainkan Allah nak bagi dia benda tu. Dia takkan berdoa melainkan Allah nak bagi benda yang dia minta dah. Cuma nak bagi tadi sama ada dunia ataupun akhirat.
Macam orang tu takkan berselawat melainkan dia orang pilihan Allah. Dia takkan berselawat melainkan dia pilihan Allah. Ni. Kita ni, abang-abang ni takkan duduk dalam majlis ilmu melainkan abang-abang ni semua pilihan Allah. Dia takkan berdoa melainkan Allah kehendak dia yang minta. Dan Allah nak bagi apa yang dia minta. Cuma bagi tadi sama ada dunia ataupun akhirat. Ataupun Allah bagi dengan benda yang lebih baik untuk diri dia. Begitu. Bagi tetap bagi. Bagi tetap bagi. Sama ada dunia ataupun akhirat. Ataupun Allah bagi di dunia ni dengan benda yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi bukan makna orang yang redha dengan takdir Allah ni dia tak nak berdoa dah. Dia berdoa macam biasa. Dia merayu-rayu dengan Allah, nak menzahirkan sifat kehambaannya, nak menghinakan diri. Bukankah meminta-minta tu di antara sifat hina? Meminta-minta tu kan sifat hina. Jadi yang sekarang ni doa ni makna kita meminta-minta dengan Allah. Itulah sifat kehinaan kita. Itulah kehinaan kita, itulah hamba hina. Bukan sombong. Yang tak nak doa ni sombong. Sombong dengan Tuhan. Kita jangan tiru Nabi wali-wali no. Jangan tiru wali-wali no. Dia lain. Dia malu dengan Tuhan. Malu sungguh-sungguh. Bukan buat-buat. Ada wali-wali dia tak nak doa. Bukan sebab dia tolak benda ni. Dia tu malu. Nak minta apa lagi? Yang kau bagi ni pun aku salah guna banyak, ya Allah. Kita tak? Ada malu ke? Buat maksiat pun tak malu. Kata malu, buat maksiat tak malu kan? Seronok je, happy je buat maksiat. Perasan je kita ni tak habis-habis. Dia memang sungguh malu, memang hatinya malu dengan Allah. Sebab tu tertahan dia nak malu, nak tadah tangan, nak minta apa lagi. Padahal Allah dah bagi ni banyak sangat dah. Dan banyak nikmat Allah yang dia tak syukuri. Dia berasa padahal dia tu soleh, bertakwa dah. Perasaan hati dia tu tadi tu, rendah diri dia tu, tak rasa baik, tak rasa taat, masih berasa banyak kufur nikmat Allah. Padahal dia bersyukur dah. Kita ni tak bersyukur, rasa bersyukur. Dia bersyukur tapi tak pernah rasa pun macam dia bersyukur. Lain-lain hati tak sama hati kita dengan hati mereka, tak sama. Sebab tu ada sebahagian wali-wali Allah yang tak nak berdoa. Bukan sebab apa? Dia malu. Bukan buat-buat malu, memang malu sungguh-sungguh. Kan macam kita kadang-kadang kata-kata pergilah minta. Malu lah. Tu. Alah kau ni buat-buat malu. Dah, heret tangan dia pun dia tak nak ikut. Aku tak nak aku malu. Bukan buat-buat. Bukan malu nak minta sebab kawan-kawan ada kat situ dah. Orang tak ada pun dia malu. Memang dia malu, dia bukan buat-buat. Ada hamba yang malu dengan Tuhan macam tu. Ada hamba yang malu dengan Tuhan macam tu. Jangan kita kata kita tak macam tu, tak ada hamba yang macam tu. Ada hamba yang malu dengan Tuhan macam tu. Malu nak minta. Kau bagi mata aku salah guna. Kau bagi sihat aku salah guna. Yang kau bagi ni pun aku bazir-bazir, buang-buang. Aku nak minta apa lagi? Dia rasa bersalah nak minta. Bukan buat-buat tuan-tuan kita jangan tiru tu cerita je, tu cerita. Jangan tiru. Mana boleh tiru-tiru. Dia memang duduk tempat tu, memang duduk martabat tu, bukan buat-buat dah. Kita ni orang awam kena buat. Allah suruh doa, kena doa. Nak menzahirkan sifat kehinaan, kehambaan kita, berhajat, bergantung dengan Allah. Bahkan berdoa itu pula ibadah. Berdoa tu dapat pahala. Doa tu sendiri dapat pahala. Berdoa tu dapat pahala. Sebab apa? Ibadat. Dan berubat, bukan makna orang yang redha dengan takdir Allah tu meninggalkan berubat. Sakit dia tak pergi berubat. Sebab apa? Redha. Bukan. Kena berubat. Lama duduk sakit, tak berubat sebab apa? Redha. Dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang kepada diri. Nampak rimau nak terkam. Diri tu, hoi, lari. Redha.
Redha. Ha. Terjatuh tengah jalan, nampak trailer sampai, lari woi. Lari trailer tu. Redha je lah. Ha, meninggal lah balik awal. Kena usaha. Bukan maksud orang yang usaha tu orang tak redha, maksudnya tu yang nak disampaikan. Kita ni kadang-kadang dah berasa alim, berasa pandai. Orang yang usaha cari rezeki, orang yang usaha pergi berubat, kita kata apa? Korang ni semua tak redha dengan takdir Tuhan. Kau ni semua ni, muka-muka ni semua tak redha dengan rezeki Tuhan ni. Ni yang usaha ni, orang redha, duduk diam macam batunya. Rupanya sesat dia. Sesat faham dia. Faham dia tu sesat. Salah faham maksudnya. Yang dia faham redha ni jangan usaha. Redha bukan maksud tinggalkan usaha. Dia sama dalam bab tawakal lagi tu kan. Ingat tak bab tawakal lagi tu? Bukan bermaksud orang yang bertawakal kepada Allah meninggalkan usaha. Bukan. Ni pun sama. Habis orang disalahkan. Kau ni tak redha dengan takdir Allah ni. Kenapa? Tu kau pergi hospital, pergi klinik tu, dah Allah bagi sakit, terima je lah. Buat apa nak ubat-ubat? Maknanya ni kau tak redha ni. Hati-hati tuan-tuan kalau dapat tunggu macam tu Sesat kita jangan main-main. Dapat pula dia boleh terbang ke, dia boleh jalan atas air ke. Kata kita ni betul lah ni. Rupanya pahamannya sesat. Redha bukan maksud tinggalkan usaha. Bukan tinggalkan berubat. Bukan tinggalkan bekerja. Maknanya membiarkan mudarat datang kepada diri engkau serta kuasa engkau menolaknya. Kau padahal kau boleh berusaha lari. Kau boleh berusaha menyelamatkan diri engkau daripada kecelakaan tu. Maknanya kau kena usaha lagi. Kau kena selamatkan diri. Kena usaha lagi daripada kecelakaan yang bangsa dunia. Kena usaha lagi daripada kecelakaan yang bangsa akhirat. Kecelakaan bangsa dunia macam tadi lah. Sakit. Apa lagi? Nak kena terekam di harimau. Kena usaha lagi. Duduk dalam banjir, tenggelam di dalam air. Usaha lagi. Usaha selamatkan diri. Begitulah juga usaha selamatkan diri daripada bala maksiat. Jangan tahu lari tang situ tang yang sini tak usaha lagi pula. Kalau terbakar pandai lagi, kalau lemas pandai usaha cari tepi. Tapi bila duduk dalam maksiat tak ada usaha nak keluarkan diri daripada maksiat tu. Kena usahalah juga selamatkan diri daripada maksiat ni. Yang kita sedang ni duduk dalam bala maksiat ni, suka mengumpat, suka berdengki, suka berdendam, tu bala maksiat lah. Dah usaha lari ke belum? Dah usaha menyelamatkan diri daripada maksiat tadi ke belum? Ataupun duduk situ tawakal je? Kena usahalah macam mana kita lari daripada banjir tadi. Usaha selamatkan diri daripada banjir, usaha selamatkan diri daripada kemalangan. Mana usaha kita nak menyelamatkan diri daripada maksiat yang kita selalu buat hari-hari? Mana usaha ni? Dah usaha ke belum? Jadi jawapan tu jawablah sendiri, mana saya tahu. Kenalah usaha. Jangan biarkan duduk hati kita ni redha dengan maksiat yang kita buat tu. Redha dengan maksiat kita, tak semayang, redha tak semayang. Redha tak mengaji. Redha, dia kata redha. Ni kan tadi dia cakap redha bukan makna tinggalkan usaha. Kena usahalah. Kalau kita tahu yang kita tak belajar, kena usaha belajar. Kalau kita tahu yang kita tak solat, kena usaha solat. Usaha mengaji. Usaha tinggalkan mengumpat. Usaha tinggalkan berdengki. Usaha tinggalkan berdendam. Dan seterusnya. Ni kita tak usaha. Kalau kecelakaan dunia, tahu pula kita usaha lagi. Kecelakaan maksiat, kita tak usaha lagi. Sama je tu. Tu tadi kecelakaan dunia, yang tu kecelakaan akhirat. Kemudian kata musannif lagi, bahkan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan dikau dengan berdoa. Allah suruh kita berdoa. Bukan bermaksud orang yang berdoa itu orang yang tidak redha dengan takdir Allah, bukan. Doa tu ibadat.
Doa tu ibadat. Maka setengah daripada perhimpunan redha dengan qada itu bahawa menuntut sampai engkau kepada yang dikasihnya Allah dan mengerjakan segala sebabnya. Tu. Setengah daripada perhimpunan redha dengan qada Allah Ta'ala itu bahawa menuntut sampai engkau kepada yang dikasihnya Allah dengan mengerjakan segala sebabnya. Itu nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah, kena usaha buat benda-benda yang mendatangkan redha Allah. Kita nak Allah redha, maknanya kena buat benda yang Allah redha. Jangan kita harapkan redha Allah, tapi kita buat benda yang dibenci oleh Allah. Berlawananlah, kita nak Allah redha, tapi kita buat benda yang Allah benci. Jadi maksudnya di sini, kalau kita nak redha Allah, kena buat benda yang Allah redha. Kena tinggalkan benda yang Allah tak redha. Apa benda Allah tak redha? Maksiat tu lah. Kena tinggalkanlah maksiat tu, sebab kita nak cari redha Allah. Kalau kita nak cari redha Allah, dalam masa yang sama kita mengekalkan diri kita berseronok dengan maksiat, itu bukan dapat redha Allah tu. Mustahil dapat redha Allah dengan cara macam tu. Kena usaha. Usaha apa tadi? Mengerjakan segala sebab. Kena buat sebab. Apa sebab Allah redha? Sembahyang. Apa sebab Allah redha? Puasa. Apa sebab Allah redha? Hati bersih. Apa sebab Allah redha? Pemaaf. Apa sebab Allah redha? Suka sangka baik pada orang lain. Apa sebab Allah redha? Menuntut ilmu. Kena buatlah sebab tu kena buatlah. Apa sebab Allah redha? Tutup aurat. Apa sebab Allah redha? Jaga pergaulan. Apa sebab Allah redha? Jadi suami yang bertanggungjawab seperti mana yang Allah suruh. Macam mana Allah redha? Jadi isteri yang Allah suruh. Macam mana isteri yang Allah suruh? Macam mana? Jadi dia tu buat sebab tu. Jangan nak Allah redha tapi kita derhaka suami. Kerana derhaka suami itu bukan benda yang diredha oleh Allah. Nak mendapat redha Allah, kena taat dengan suami, baru dapat redha Allah. Sebab Allah perintah. Nak dapat redha Allah, kena berakhlak, beradab dengan ibu bapa, bukan derhaka. Kan derhaka. Maknanya kita buat benda yang menyalahi. Kena buat sebab. Bahkan meninggalkan segala sebab itu menyalahi akan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu menyalahi. Kita nak redha Allah tapi kita tinggalkan sebab-sebab. Kita tak nak buat sebab-sebab Allah redha tu, kita tak nak buat tu, maksud tinggalkan. Nak Allah redha tapi kita tinggalkan sebab. Tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa, tinggalkan mengaji, tinggalkan apa benda. Maka tiada daripada redha dengan qada Allah Ta'ala bagi mereka yang dahaga, bahawa tiada menghulurkan ia akan tangannya kepada air yang dingin. Maka tiada daripada redha dengan qada Allah Ta'ala, makna tak masuk dalam kata orang yang redha dengan takdir Allah bagi mereka yang dahaga, bahawa tiada menghulurkan tangannya kepada air yang dingin. Apa maksudnya tu? Kalau dahaga, usaha ambil air. Bukan makna sabar dengan dahaga tadi padahal air ada depan mata. Tak nak ambil dengan redha dengan dahaga tadi tu. Redha dengan dahaga tadi padahal air ada depan mata, dia tak nak usaha capai. Sebab apa? Dia terikut pahaman yang sebelum ni tadi. Redha dengan makna jangan usaha. Jangan usaha. Jadi kata Muzannif, maka tiada daripada redha dengan qada, makna orang ni tak masuk dengan orang yang kata redha dengan takdir Allah. Contohnya mana? Bagi mereka yang dahaga, orang yang dahaga, bahawa tiada menghulurkan. Dia tak nak buat sebab. Dia tak nak buat sebab untuk hilangkan dahaga tu. Dia tak nak capai air tu, dia tak nak usaha cari air tu. Tiba-tiba dia nak kata aku ni orang yang redha dengan Allah. Dah, kau bukan orang yang redha dengan takdir Allah. Orang yang redha dengan takdir Allah, dia berusaha membuat sebab saja. Bukan dia duduk diam begitu. Dia kena usaha buat sebab. Dia kena capai, dia kena hulurkan tangan dia capai air yang dingin tadi.
Bukan maksudnya orang yang minum kerana nak hilangkan dahaga tu orang tak redha dengan dahaga. Bukan makna orang yang makan tu orang yang tak redha dengan lapar yang Allah bagi. Dia kata orang ni semua jenis orang tak redha lah ni. Dah lah lapar pergi makan pula. Tak redha lah tu Allah jadikan lapar tu. Tu yang dia makan ni. Salah faham. Kena usaha buat sebab. Bahkan setengah daripada redha dengan qada Allah Ta'ala bahawa dihilangkan dahaga dengan air. Nampak tak tu? Cuma jangan hatinya berpegang dan bergantung kepada air yang menghilangkan dahaga. Dan tiada ada pahala redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Dan tiada ada pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Bahkan maknanya seperti yang telah lalu, yakni apa? Ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan pada hati. Nampak tak? Lidahnya pun tidak menyangkal, hatinya pun tidak menyangkal. Terdiam lidahnya daripada nak mengkritik, terdiam hatinya daripada nak bersangka yang bukan-bukan pada Allah. Dan pada hati serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang kasih akan dia oleh Allah Subhanahu Taala. Dia akan bersungguh-sungguh berusaha membuat sebab-sebab yang Allah Taala redha dengan dia. Dia akan usaha sungguh-sungguh buat sebab-sebab agar Allah redha dengan dia. Dia sungguh-sungguh nak jadi pemaaf. Dia sungguh-sungguh nak jadi orang yang suka bersangka baik. Dia bersungguh-sungguh jaga pergaulan dia. Dia sungguh-sungguh jaga perkataan dia. Sebab apa tu? Menuntut redha Allah. Dia bersungguh-sungguh buat sebab. Dia bersungguh-sungguh mengaji sebab nak redha Allah. Mengaji tu di antara benda yang Allah redha. Jadi dia bersungguh buat sebab tu. Buat jadualnya. Bersungguh sampai buat jadual kelas. Malam ni mengaji ni, besok ngaji ni. Bersungguh sangat ni. Mestilah kena sungguh. Sebab nak buat sebab-sebab agar Allah redha. Ni nak Allah redha. Tapi belajar agama nanti masih lapang lah. Nanti masih lapang insya-Allah lah saya datang lah. Nak redha Allah. Tapi tunggu masa lapang. Makna tak bersungguh. Kalau jenis ngaji nanti masa lapang ni bukan orang bersungguh. Sungguh. Dia kalau bersungguh sebagai penuntut ilmu, dia bukan nanti masa lapang baru dia datang mengaji. Dia ada jadual khusus dalam diri dia sehari-hari, ada jadual tetap. Ini kelas pengajian aku. Malam ni sekian, malam lusa sekian, besok sekian, begini sekian. Itu baru kata bersungguh. Dia tetap buat, dia siap buat jadual itu. Takut terlepas, takut tertinggal. Pergi sewa lah badminton tu. Bila teramak nak main kan, pergi sewa lah. Ada jenis macam tu. Mana dia tak sungguh. Yang bersungguh sewa setahun sewa dewan lah. Orang lain tak boleh masuk. Tu kata bersungguh. Nak buat contoh biar faham. Yang tadi kadang-kadang teragak baru sewa. Dia ni tak bersungguh ni. Kita tanya, malam apa lagi main? Dia kata tak ada, kadang-kadang je nak. Baru nak main, baru lagi orang sewa dewan. Okey. Anda dalam hati tak bersungguh buat ni badminton ni. Jumpa kawan seorang lagi. Nampak baru balik main badminton ni? Sebulan berapa kali? Dia kata, tiap minggu lah. Tiap minggu. Kita orang dah siap sewa setahun. Bersungguh ni. Macam tu. Kalau jenis ngaji masa lapang baru datang, tu tak bersungguh lagi. Bagus dah. Bukan kata tak bagus. Bagus. Tapi nak bandingkan yang seorang lagi, ada jadual dia. Malam ni tauhid, malam lusa tasawuf, malam besok fiqh, hujung minggu tajwid. Begitulah dia ulang. Ni kata bersungguh orang ni. Sebab apa sampai bersungguh tu? Nak redha Allah.
Nak Allah redha. Nak Allah redha. Mudah-mudahan dengan kesungguhan aku yang macam ni, yang tak sempurna ni, harap-harap dapat dah redha Allah nak. Macam tu. Harap-harap dapat dah redha Allah. Buat sebab baru harap redha Allah. Kalau nak redha Allah tapi meninggalkan sebab, itu bukan harap, itu namanya berkhayal. Itu namanya berangan-angan, namanya berkhayal. Kita nak, ya Allah redalah, doa ya Allah redalah aku sebagai hamba Engkau, ya Allah redalah ya Allah. Tapi tak buat sebab. Itu bukan namanya harap, itu nama berkhayal. Makna khayalan sahaja untuk mendapat redha Allah tu. Orang yang harap nak dapat redha Allah, dia akan buat sebab. Beza harap dengan angan-angan. Orang yang berangan-angan, orang yang berkhayal, dia akan macam-macam dia khayalkan. Nak redha Allah, nak Allah sayang aku, nak Rasul kasih kepada aku. Dia nak, tapi dia tak buat dia tak buat sebab. Sebab-sebab dia tak buat. Dia tak buat sebab yang Rasul kasih, dia tak buat sebab yang Rasul kasih, yang Allah kasih. Dia tak buat sebab, tapi dia nak. Harap-harap dia kata mudah-mudahan aku dapatlah redha Allah, mudah-mudahan dapatlah keampunan Allah, mudah-mudahan husnul khatimah lah. Macam-macam dia nak, tapi dia tak usaha membuat sebab. Itu kata Imam Ghazali, itu namanya berkhayal. Orang mukmin dia bukan berkhayal. Orang mukmin orang yang berharap. Apa maksud harap? Dia akan nak benda-benda tadi, dia nak benda-benda tu, serta dia tidak meninggalkan sebab-sebab. Dia akan usaha buat sebab-sebab tu. Baru dia tadah tangan, ya Allah kurniakanlah begini, kurniakanlah begitu. Dia buat sebab, baru dia minta. Ni kita minta tapi sebab tak buat. Nak Allah terima amal, tapi kita tak usaha baiki amal. Nak Allah terima sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, macam-macam kita nak Allah terima, tapi sebab kita tak buat. Allah suruh mengaji, gilah mengaji, betulkan, fahamkan, kemudian buat. Kalau solat tadi buat seperti mana yang kau dah faham, syaratnya, rukunnya, yang zahir yang batin buat. Kemudian dah selesai daripada kau solat tu, barulah tadah tangan, ya Allah harap-harap kau terimalah sembahyang tu. Baru betul. Ini tak peduli tentang nak belajar tentang solat, ikut suka hati je. Syarat rukun tak ada kah tidak, mandi wajib tak betul tak tidak, cara tutup aurat pun tak peduli, Tuhan pun tak kenal, hati ikhlas ke tidak tak tahulah. Tapi lepas solat, Rabbana taqabbal minna solatana, ya Allah terimalah solat aku. Mana boleh, kena buat sebab. Barulah jadi orang yang harap amalnya diterima. Kalau tak nanti jadi orang yang khayal amalnya diterima. Kita tak nak syurga tu jadi khayalan. Kita tak nak jadikan syurga tu khayalan. Kita nak harap dikurniakan syurga. Jadi kena buatlah sebab-sebab untuk mendekatkan diri kita dengan syurga. Kena buat sebab dia. Kena buat sebab dia. Kusuk berapa tadi? Hilang pula dah. 2, 3, 4. Ni tadi dalam plastik ni apa ni? Mihun ke nasi goreng ke apa? Cari tempat berhenti. Redha bukan mana tak makan. Itu bukan mana tak makan. Kena usaha makan ni. Baik. Maka tiada daripada redha dengan qada bagi mereka yang dahaga. Habis tadi. Dan tiada pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Bahkan maknanya seperti yang telah lalu, ketiadaan menyangkal atas perbuatan Allah Ta'ala pada zahir dan pada batin, serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Dia sungguh-sungguh buat benda yang Allah redha, dia sungguh-sungguh tinggalkan benda-benda yang Allah benci. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan ada tu. Dan yang demikian itu dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang oleh Allah. Baru ada harapan dapat redha Allah. Kalau yang Allah suruh kita abaikan, yang Allah larang kita buat, jauh sekali lah nak dapat redha Allah. Jauh sekali lah nak dapat redha Allah tu jauh. Sebab yang Allah suruh kita tinggal, yang Allah larang kita buat. Kalau betul orang tu harap nak redha Allah, yang Allah suruh dia buat, yang Allah larang dia akan tinggalkan, sama ada zahirnya ataupun batinnya, dia akan buat zahir dan batin. Dan ketahui oleh membawanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji. Mana Allah puji. Siapa-siapa yang hatinya ada redha ni, Allah puji dia.
Allah puji dia, Allah seronok dengan dia. Tak nak ke Allah puji? Kan kita ni di antara benda yang kita cari dalam dunia ni puji-pujian. Betul? Di antara benda yang kita ketagih kan? Bukankah di antara benda yang kita ketagih kan dalam dunia ni puji-pujian? Nak sikit-sikit nak orang puji. Kita tak suka orang keji. Kita suka orang puji. Tapi yang puji itu kalau sekadar orang yang macam kita, tak ada hebat. Kalau yang memuji kita tu yang sama macam kita juga, terberak, terkencing, dalam perut ada tahi, mati jadi busuk bangkai, tak ada kelebihan pun kalau yang jenis macam tu puji kita. Buat dosa maksiat macam kita juga, yang tak boleh memberi sesuatu. Tapi kalau yang memuji itu Tuhan, ini terbaik. Ini baru betul. Yang memuji itu Allah, memang sangat bertuahlah siapa yang dipuji oleh Allah. Kalau sekadar dipuji oleh makhluk, tak ada jadi apa. Tak tambah pun satu pahala. Satu dunia puji kebaikan kita, takkan tambah walau satu pun dosa. Takkan tambah walau satu pun pahala. Satu dunia puji kita. Satu bagus, bagus. Satu dunia kata bagus, bagus, bagus. 1 juta, 30 juta like. Tak menambahkan walau satu pun pahala. Tapi kalau Allah yang puji, tak, maknanya berlipat-lipat kali ganda yang pahala yang diberi oleh Allah. Dah takkan kita tak nak Allah puji kita? Kalau makhluk puji pun kita nak, takkan Tuhan puji kita tak mau? Orang cerdik, kalau Tuhan yang puji, lagi dah nak. Kalau setakat makhluk yang tak boleh bagi apa, puji dia pun aku nak. Makhluk yang tak boleh bagi apa pada aku pun, puji dia pun aku nak, aku ketagih. Takkan dipuji Tuhan yang mendatangkan manfaat, yang memberi manfaat, yang menyelamatkan dari mudarat. Takkan aku tak mau? Lebih-lebih lagi lah aku mau kalau pujian daripada Allah. Jadi di antara sebab yang Allah puji hamba dia tadi apa? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Maka dia dipujilah oleh Allah. Orang yang redha dengan takdir Allah, dia dipuji oleh Allah. Banyaklah kebajikan yang diperolehi, banyaklah manfaat yang dia akan dapat. Dan ketahui oleh bahawanya redha dengan qada qadar Allah Ta'ala, kelakuan yang dipuji. Lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf, hukumnya kalau orang tanya apa hukum setuju dengan takdir Allah ni, apa hukum wajib. Apa maksud wajib? Tak dapat tidak. Surat menyurat tak dilayan, rayuan tak didengar. Semua wajib redha dengan takdir Allah. Termasuk wajib. Wajib ni perintah yang muktamad, perintah yang putus daripada Allah. Perintah yang putus daripada Allah kena buat. Kalau siapa tak buat, dosa. Siapa buat, dapat pahala. Tak ada pengecualian. Aku ni istimewa sikit. Sebab apa? Aku ni billionaire. Jadi kalau aku tak redha dengan takdir Allah pun tak apalah. Ataupun aku ni orang yang banyak tahajud, aku ni banyak tahajud, kalau aku tak redha takdir Tuhan pun tak apa. Sebab aku ni orang ahli ibadah. Allah tak peduli. Siapa pun, ahli taat, ahli maksiat, laki, perempuan, tua, muda, mengaji, tak mengaji, baru mengaji, sedang mengaji, wajib semuanya redha dengan takdir Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita. Tapi ingat rukun ni tadi, nak redha dengan takdir Allah, kena kenal tu, kena kenal Tuhan. Jangan nak ambil jalan pintas pula. Kena ngaji tauhid tu, ngaji tauhid. Buat jadual tauhid sekian, tauhid sekian, fiqh sekian, buat jadual. Yang belum buat jadual, wajib buat jadual. Jangan mengaji main-main, mengaji main masa lapang. Tak ada istilah masa lapang. Kena bersungguh. Insya-Allah, siapa bersungguh Allah akan tolong. Yang susah jadi mudah. Insya-Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat tutup guru kita, mudah-mudahan sekalian kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa, diberikan ilmu yang bermanfaat, senantiasa dalam bimbingan Allah, zahirnya, batinnya,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan untuk kita menjadi hamba yang senantiasa redha dan bersangka baik dengan Allah dalam segala hal, dalam apa juga keadaan, dalam apa juga situasi, di mana-mana waktu sahaja yang kita berada. Mudah-mudahan kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu wa radu anhu. Allah redha pada mereka, mereka pun redha dengan Allah. Makna saling redha meredai. Gitu mudah-mudahan mudah-mudahan Allah bimbing diri kita, bimbing anak bini kita. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan keturunan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat, yang terselamat daripada terhasut, terpedaya, terikut pahaman-pahaman yang rosak, merosakkan akidah, merosakkan syariat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara sampai akhir keturunan kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapat keampunan, bimbingan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Kalau kita ni sahabat, walaupun kita ni orang bukan orang baik, walaupun kita ni orang yang hamba yang suka leka, ada buat dosa, buat maksiat, tapi kalau dalam hati kita ni ada cintakan ilmu, suka mengaji, insya-Allah Allah akan lahirkan nanti di kalangan keturunan darah daging kita akan ada orang soleh-solehah, insya-Allah. Akan ada orang-orang yang menjadi kekasih Allah di kalangan keturunan kita, insya-Allah. Sebab tu daripada ni asbab ni, kita ni walaupun kita bukan hamba yang baik tapi suka kebaikan, walaupun kita bukan orang alim tapi suka menuntut ilmu, insya-Allah keberkahan daripada rasa seronok kita dengan ilmu, dengan ibadat tu, dengan perbuatan orang-orang soleh tu, Allah akan lahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, ataupun keturunan kita yang soleh, yang solehah, insya-Allah. Yang mana doa dia tu besok, doa dia tu tidak terhijab, yang mana kita pun akan dapat mengambil manfaat daripada doa-doa dia tu besok, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi ikhlasan jamila wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah.